Alright guys, welcome to Maka Talk Show for tonight. My name is Yosuke Maka and I'm a chameleon VTuber mercenary at your disposal if the price is right. What's up? Have a good night guys. Hey, have a good night Have a good evening guys. And today we're gonna have a talk show. Yep, hope you guys enjoy the talk show guys. And I think we got a announcement. Yeah. Okay, I'm gonna continue in Malay lah. Okay, kita ada announcement. Kita akan berikan salam takziah untuk uh, orang-orang yang meninggal di Stadium Kanjuruhan. Betul Jiro? Ya. Kanjuruhan seramai berapa tu? 127 orang last recorded lah. Oh, ada recorded. And dikatakan apa ni yang kedua kes tertinggi kes tertinggi yang kedua dekat dunia yang sejarah bola sepak dunia, korban stadium kedua tertinggi. Itu bukan kita banggakan lah, cuma ya kita boleh jadi ambil iktibar. So something happen that we can learn from it. Ya. Sama-sama kita ucapkan salam takziah, dan juga kepada yang Islam kita boleh Al-Fatihah, dan juga yang lain-lainnya boleh berdoa jugalah ya untuk mangsa-mangsa korban yang meninggal di stadium tersebut ya. And Kurojiro, ada apa-apa announcement ataupun pesanan nak disampaikan? Aku rasa sesuatu benda tu kita dapat belajar daripada benda tu. So apa-apa pun yang kau minat, as a minat tu jangan terlampau fanatik. Macam obses gitulah. Jangan sampai sebab dia bukan pasal diri kau je, dia mungkin akan terkait dengan orang-orang yang sekeliling kau. Ya, betul juga tu. So benda ni jadi mungkin kita boleh belajar something. Even dalam side bola tu diorang belajar itself lah, tapi daripada kita pun macam ada something lah yang kita boleh belajar daripada tragedi ni. So salam takziah daripada kita. Macam seperti saya katakan tadi, yang Islam boleh kita sedekahkan Al-Fatihah ya. Kalau yang lain boleh doa dengan cara mereka sendiri. And nanti ada kalau sebarang pertanyaan guys, yang ni kepada viewer kalau ada sebarang pertanyaan nanti bolehlah diajukan. Sementara kita akan berbicara kenaan dengan topik berbicara dengan topik kita untuk hari ini. Topik kita untuk hari ini apa ya? Kurojiro lah. First topik ni dia pada saya dia pada aku dia berat sikit lah. Dia pasal kesihatan mental. Kalau kita sakit, kalau kita sakit kita nampak, kita demam kita tahu badan kita panas. Ya, betul. Tapi apa itu kesihatan mental sebenarnya? Kenapa kita perlu jaga? Itu yang kita bakal kupas bincangkan kita dalam podcast ini. Kita kupas segala-gala ni, kita kupas untuk malam ini dalam talk show kita. And ini yang saya dapat mengkaji lah, bahawa ada 4 jenis mental illness guys. Ini untuk mental illness lah. Saya ada dapat anxiety disorder, itu adalah yang pertama. Yang kedua kita ada personality disorder. Yang ketiga psychotic disorder ataupun lebih dikenali yang frenia tu. Schizophrenia, dan juga ada lagi satu eating disorder. Kita ada 4 jenis mental illness. Ini kita tidak boleh mengambil ringan kalau benda yang list 4 ini adalah yang list yang paling top sekali guys. Jangan dibawa main, jangan dibawa apa, sebab ini adalah masalah yang serius dalam masyarakat kita dan juga dalam kelompok lah orang kata. Hello, what up bro? What up Panda? Thank you for joining the stream. Okay, Kurojiro, ada apa-apa yang
boleh di-elaborate ataupun dielaborasikan tentang empat mental healthness ni? Okay, first of all, macam aku cakap tadi, Mhm. kenapa kita pilih topik ni? Sebabnya kalau macam sakit tu kita boleh nampak, tapi mental illness ni apa? Mental illness ni dia adalah sakit dari segi pemikiran, dari segi AKA dalam otak lah. Dia bukan bermaksud bila kita cakap engkau ada mental illness, engkau possible to be gila. Tidak. Cuma dia seperti sakit-sakit biasa yang ada dalam kepala kau. Fakta cakap 3 daripada 10 rakyat Malaysia ni menghidap mental illness ni. So kau bayangkan kalau 10 orang kau lepak 10 orang tu, 3 orang tu sebenarnya ada mental illness. Tapi dia tidak tunjuk lah dia punya Kita dia itu kejap lagi kita beritahu kenapa okay. dia orang ni bukan tak tunjuk. Tapi kau bayangkan betapa ketaranya disease ni. Dia kalau dekat US pula dia 1/5. Lagi banyak. Ya bayangkanlah penduduk dekat US dengan penduduk dekat Malaysia guys. Beza tu lepas tu dengan peratus dia guys. Kalau kita tadi berapa? 3% kan. Bayangkan satu kalau 3/10. ada 3/10. Bayangkan kita dengan 1 point berapa 1.5 juta rakyat dekat Malaysia ni. Bayangkan 1/10 daripada tu guys. Jangan dibuat main. It's me, Sneko. Thank you for joining the live stream. Hewo. Hari ni kita berbahaskan tentang mental healthness ya, bersama dengan saya. Kita ada Kurojiro. Kita bincangkan pasal mental atau masalah mental guys. Kesihatan mental. Kesihatan mental. Dan antara yang banyak-banyak tadi kau sebut tu, eating disorder, depression, schizophrenia, bipolar personality, anxiety tu semua. Depression tu adalah penyakit mental illness yang paling tinggi orang hidapi. Kita boleh tengok. So macam mana tu kita nak describe benda tu First of all, siapa yang tak selesa, kita orang minta maaf. Cuma ini adalah fact yang kalau korang pun rasa benda yang sama, boleh share dekat komen tu apa yang korang rasa ataupun luahkan. Betul. Ataupun nanti kalau korang tengok dekat bawah ni, kita ada kalau ada siapa-siapa nak memberi idea ataupun topik untuk next kita punya talk show, korang boleh pergi dekat link tu kita ada buat tapi dulu dekat Twitter lepas tu kalau korang ada pertanyaan ataupun sebarang pertanyaan lah orang kata, korang boleh komen dekat dalam tu ruangan komen. Sementara kita tengah borak-borak pasal penyakit-penyakit ni, korang pun boleh tanya juga. Maybe kita orang boleh kupas lagi tentang masalah-masalah yang terjadi bukan saja dekat kita orang, masalah dunia pun boleh, masalah dekat yang korang hadap sekarang ni pun boleh juga disebut guys. Kadang-kadang kita ada masalah kat kerja, itu pun dah termasuk dalam depresi, betul tak? Mostlynya kalau kita nak declare kita depresi ke apa, mostlynya mungkin ada simptom-simptom awal, dan kalau kau boleh overcome benda itu, dia tidak jadi masalah. Bila dia berlarutan, aku dan Maka nasihatkan korang untuk dapatkan rawatan di klinik untuk mendengar nasihat doktor. Dia bukan kalau kita jumpa psikiatris ni, itulah certain mental healthness ni, bila kita jumpa psikiatrik, orang kata kita way to be gila. Bukan gitu. Dan kita pergi hospital yang kita sakit. Macam tu. Mungkin kita nak melawat orang sakit. Kan? So bila kita jumpa psikiatris tu, dia tak assume lagi, kau jumpa psikiatris, kau ni gila ni. Tak. Dia bukan pasal macam itu. Dia untuk kita punya diri juga, untuk tahu apa sebenarnya yang kita hadapi. Susah juga tanggapan-tanggapan orang ni, mulut-mulut orang kan. Sebabnya dalam mental illness ni, pada aku dia bahagi kepada dua. Satu,
neurosis, satu lagi psikosis. Neurosis ni dia berkaitan dengan saraf. Contohnya depression. Depression ni macam stres yang melampau-lampau dan anxiety, kebimbangan yang melampau-lampau. Itu semua dalam Konteks kepala otak kau dulu. Dan psikosis ni bila dia ada schizophrenia ataupun bipolar disorder. Dia boleh buat kau hallucinate, delusion. Dia macam gitu. Itu beza antara neurosis dan psikosis. And dua-dua tu adalah dekat dalam konteks dah depresi lah ya. Dalam konteks mental illness tu tadi. Mental illness. So guys, welcome to the live stream. Okay. And sekarang ni kita boleh ini bukan tanggapan saya je, mungkin ada juga tanggapan daripada viewer juga. Maybe lah kalau ada nak bercakap, korang boleh bercakap dekat dalam ruangan komen. Kadang-kadang kita ni hadapi masalah dekat tempat kerja. Kadang-kadang kena marah dengan bos kita. Kadang-kadang bos kita letakkan kerja-kerja yang dah sememangnya kita kerja dia, and then kita pula yang kena buat kerja tu. Ditambahkan lagi benda tu. Lepas tu bila balik pula, kalau yang dah berkahwin balik pula kena pula dengan bini ataupun suami. Itu kalau yang macam tu, rasanya macam mana kita nak orang kata overcome benda-benda yang macam tu. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni, kadang-kadang ada benda yang kita boleh luah, ada benda yang kita tak boleh luah. Betul. Pada aku dia back to how you handle your stress lah. Dia tapi biasa orang kena ni, kalau dalam Islam bawa-bawa lah istighfar, bawa-bawa lah bersolat. Bukan maksud aku tu benda tu tak betul. Tapi diorang pun sebenarnya solat, diorang pun sebenarnya istighfar. Cumanya kita as a friend, as a family, kita cuba bagi kita punya learn bagi kita, dia lean on our shoulder, learn your ear, macam tu. Kita kena mendengar apa yang sebenarnya diorang nak sampaikan. Sebenarnya kadang-kadang lelaki pun dia nak luah, tapi ego tapi bila dia meluah tapi bila meluah dia rasa aku lemah. Aku tak boleh jadi lelaki lemah. Itu mentality yang macam gitu yang membuatkan benda-benda macam gini wujud lah. Tapi banyak sebenarnya faktor-faktor dia yang boleh ke arah mental illness ni. Contohnya macam pertama sekali genetik. Genetik juga memberi faktor kepada penyakit mental illness ni. So kedua dia adalah trauma waktu kecil ke. Tapi mostlynya bila kau ada mental illness ni, dia akan apa yang trigger kau masa lampau tu. So apa yang membuatkan kau jadi begini adalah benda-benda yang trigger kau di masa lampau. So dua dia bila ada penyakit kronik. Penyakit kronik ni contoh bila doktor beritahu life kau tinggal 2-3 bulan. Itu memang depression. So dia akan macam dia akan push otak kau macam aku nak mati lah, apa benda, siapa nak jaga anak aku, something like that. Betul. Kedua penyalahgunaan dadah. Keempat tu penyalahgunaan dadah. Banyak betul. Dan last kali kelima adalah perasaan negatif yang melampau. So bila engkau always overthinking ataupun always ada kebimbangan, dia boleh lead kepada, bila once kau ada kebimbangan yang melampau tu, dia boleh lead kepada anxiety. Dan bila kau duduk sorang-sorang, kau start untuk fikir what happened. Dan jantung kau akan laju dan kau tak boleh tidur malam lah. Itulah faktor-faktor yang boleh trigger benda ni. Lepas tu
bila kau dah tak boleh tidur malam, teringat pula something yang trigger kau, traumatize kau. Agak apa orang kata, kalau dia punya simptom ni agak ketara lah, kita boleh nampak lah kalau benda-benda macam tu kan. So guys, kepada viewer kalau yang ada kawan-kawan atau family dia yang ada tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang macam ni, baik korang apa yang dikatakan Jiro tadi lah, kita jadi pendengar untuk dia. Kita jangan terus ajukan apa benda dia gila ke apa. Korang jangan cakap macam tu. Sebab Jangan judge. So korang kena bantu mereka sebenarnya, guys. What's up guys? Welcome to the live stream. Have a good evening, guys. And today we're gonna talk about mental healthness. Yeah. And jangan risau, stream ini akan direkod dan akan dipost dekat YouTube channel nanti. So nanti korang boleh check nanti link dia waktu nanti penghabisan live stream ni kan. So kita teruskan tadi dengan tadi apa last pasal anxiety pasal anxiety. Faktor yang boleh. Dan lepas faktor mestilah ada simptom kan? Ya. So, simptom macam mana kita boleh detect awal kalau kita ada perasaan-perasaan yang seperti nombor 1, sedih yang lama. Maksudnya lebih daripada 2 minggu kau sedih. Sedih pasal awet kau. Dia sedih is semua orang rasa sedih. Tapi setempat dia esok atau lusa kau ada enjoy. Tapi ni dia sedih yang berpanjangan, yang melampau-lampau tu. Yang sampai tak nak makan lah. Yang duduk lepak dalam bilik seorang-seorang tu sedih yang melampau-lampau, tak nak bergaul lah. Macam tu. Bukan tak nak bergaul, yang macam dia dalam maksudnya memang lost contact dengan semua orang. Telefon pun tak nak tengok. Lost contact dengan dunia ni sekali lah. Lepas tu dia No Yuki. You just started. Okay, teruskan. So dia bila dia dah lama sangat tu, dia masuk kepada simptom kedua, iaitu mengganggu fungsi kehidupannya. Dia dah tak interact dengan orang, dia tak seceria dulu, dia dah kena, dia rasa insecure bila orang judgemental ke apa benda dengan dia, macam tu. Lepas tu bila benda tu, apa yang dia buat sebelum ni enjoy, sekarang dia dah rasa tak enjoy. Bahaya tu guys. So kalau ada nampak simptom-simptom tu kat kawan-kawan korang ke, adik-adik korang ke, kakak abang korang ke, cepat-cepat lah ya. Dapatkan rawatan ataupun macam yang tadi dia cakap, listening. Listen tu adalah satu benda yang boleh mengurangkan beban dekat dalam kepala dia orang. Yang streamer, hello streamer. Teruskan. Lepas tu kenapa back yang tadi aku cakap, bila kita nasihatkan, aku dengan Maka nasihatkan, kalau kau rasa ada simptom ataupun faktor-faktor sebegitu, kau pergi jumpa psikiatris. Why? Sebabnya semua orang boleh cakap aku kena depression. Tapi exactly depression pun ada dia punya type dia. Dalam tu pun ada type-type dia. Dia ada pecah-pecah dia lagi. Dia type A dia. Tak boleh kau tak boleh, dia type A dia. Dia kau tak boleh nak type C mungkin ada. Hello boys. Ask him if he play Valo or Apex. Neither dreamer. Okay. Dia tak boleh. Aku kena depression. Tu type yang mana? Macam tu. So kita ambil yang biasa, dia adalah major depressive disorder. So MDD. Bukan MMD lain. Okay. Sorry. Tersalah tadi. Okay, apa dia punya bukan panjang. Apa elaborate. Major depressive disorder ni yang macam aku cakap tadi tu. Dia kemurungan 2 minggu, dia berlarut-larut.
So ini dia kena pergi, sebab tu lah kita orang cakap dia kena pergi clinical test baru kau tahu kau ni mengidap type yang mana. So jangan malu untuk berjumpa dengan doktor ataupun psikiatris, guys. Jangan malu. Lepas tu yang lain pun jangan macam sedih sikit je, oh aku kena depression. Dia bukan it's that easy word yang kau boleh cakap. Bagi siapa yang pernah kena, dia memang really perit dan sakit benda tu. Dia bukan macam orang-orang luar kan, aku ini aduh depressed kan aku macam ni. Bukan, dia bukan semudah itu untuk kau mengatakan yang kau tu depression. Betul. Ini daripada Aman Yuki. Aku pun pernah gak and still ambil treatment lagi. Itu guys, kita ada orang pun pernah ambil treatment yang seperti itu, guys. Benda ni macam ni bukan kita ambil kalau Indonesia enteng. Jangan ambil mudah orang kata. Okay, kita tak ambil enteng. Sebab ini mungkin dia terjadi dalam ahli keluarga kau sendiri. Mungkin dia terjadi antara kawan-kawan, best friend kau. Tapi sebab kau tidak peka, engkau terlepas chance tu. Maksudnya chance untuk membantu diorang tu engkau terlepas. So kita sambung. Type yang nombor 2 adalah persistent depressive disorder. Yang ni lebih teruk lah. Tadi major je, ni dia lagi, sebab dia persistent, dia lebih daripada 2 minggu tu. Boleh sampai setahun, 2 tahun dia depressed. Sekejap Apa yang sekejap? Hello? I'm back, guys. Aduh, sorry. Buka pintu ya. Aku ingat aku bug ke apa ke. Oh, tak ada. Tadi kita sampai mana? Kita sampai persistent depressive. Dia lebih, yang ini dia lebih daripada setahun. Atau lebih, maksudnya lebih lama daripada benda tu. Dia sampai bertahun lah. Bukan lebih daripada setahun, tapi dia lebih lama daripada yang tadi tu. Mostlynya lebih kurang dalam 2 minggu atau sebulan. Ini lebih daripada mungkin 6 bulan hingga setahun ataupun setahun lebih. Dia mengalami efek tu. Agak lagi teruk daripada major tadi ya. So guys, kalau dia lagi teruk daripada. So kalau macam ni kita nak menangani dengan persistent benda tadi. Yang persistent punya simptom ni. Ada dia punya ini semua memang you kena pergi apa tu? Rawatan psychiatrist lah. Rawatan dekat psychiatrist pergi rawatan sebab once bila psychiatrist je yang tahu you ni kena type depression yang mana. Macam tu. Shila, Yasmina Said sebab Yasmi. Okey, teruskan. Sebab kau tak boleh tahu. Kau pun sebenarnya tak tahu. Kau pun sebenarnya tak tahu yang sebenarnya kau ni tahap apa depression kau. Ya betul. Mostlynya kita tahu, kita sedih. Kita tahu ni macam
lama sangat ni kita sedih ni kan. Tapi kita tak tahu kita type yang mana kita kena. So nombor 3 ni adalah postpartum ataupun peripartum depressive disorder. Yang ini kalau orang Melayu kita panggil orang gila meroyan lah. Oh gila, ada meroyan ni sekali Dia mengacau-kacau sikit lah. Oh, dekat kira ni yang paling tertinggi lah, tahap tertinggi lah. Bukan yang ni yang itulah antara jenis-jenis depresi tu. Bila kau depresi ada yang sampai tahap dia meroyan kan. Itulah kita panggil postpartum ataupun peripartum. Nombor 4 pula kita ada dysthymia. Yang ini yang dia taklah depressed sangat. Dan dia pun dia tengah-tengah. Dia ni yang dia tak major tapi dia mild. Dia macam tu. Dia tak teruk sangat lah. Dia ada kat kelima, tengah-tengah kat situ lah. Ya. Dia pun macam aku ni depressed ke tak? Ada macam gitu. Yang dysthymia ni. Yang bipolar disorder ni dia depressed sampai dia dah start to ada another person. Halusinasi lah. Dia bukan halu. Bipolar ni dia start to develop another character dalam diri dia. Macam alter ego gitulah. Ke ataupun ya. Macam alter ego. Okay. Dia alter ego tu that engkau mewujudkan satu karakter yang kau boleh kawal. Dia macam ni dia secara jadinya yang alter ego tu memang kau nak wujudkan ataupun memang kau boleh. Kau tahu aku buat ni bila aku jumpa orang macam ni. Macam artis bila in character dia ada alter ego itulah. Tapi macam bipolar ni dia kita ada pertanyaan daripada Sheila nak tanya boleh tak? Boleh tanya. Kita malam ni kita ada pertanyaan dan kita akan kembangkan isu-isu ni. Yang mana kita boleh berkongsi ataupun kita sharing. Yang mana kita di luar kita punya jangkauan tu maaf kita kalau kita tak boleh jawab, kita tak boleh jawab lah. Macam tu lah. Jadi tanya je dulu tak apa. Boleh korang boleh ajukan soalan-soalan. Korang pastikan relatable guys. Hari ni kita bincangkan isu pasal mental healthness. Apa tadi yang Jiro? Lepas tu kita ada seasonal. Seasonal ni biasa orang luar negara yang mengalami seasonal depressive disorder ni. Dia contoh macam bila musim sejuk ataupun bila malam berlarutan dia tak dapat cahaya matahari. Diorang boleh depress. Certain orang kan pasal cuaca pun boleh depress. Dia bukan stres yang pasal kerja, pasal anak bini, bukan. Pasal cuaca pun kita boleh stres. Dia yang aku fikirkan benda tu adalah macam sengaja dibuat guys, tapi sebenarnya benda tu adalah salah satu dekat dalam apa orang kata mental healthness punya problem juga guys. Depresi sebab season. Aku fikir benda-benda tu cakap macam tu hanya saja-saja macam buat bergurau senda, tapi bila Jiro mengatakan benda yang seperti ni, nampaknya macam it's a serious topic sebenarnya. Dia kalau macam kat US, dia kan malam dia panjang, siang dia sikit kan. So bila macam gitu, dia kurang untuk masa untuk macam nak jalan-jalan ke kan, dia boleh menyebabkan stres. Dia kurang masa rekreasi, dia kurang masa spend time dengan family. So dia stres lah sebab terlampau panjangnya malam dan sikitnya siang. Itu kita panggil seasonal lah, by season. Mungkin musim sejuk kita tak dapat keluar macam nak jumpa kawan ataupun lari. Nak lepak-lepak. Nak keluar pun kena pakai baju sejuk tebal-tebal, something like that. So itu kita panggil seasonal depressive disorder. Actually ada cadangan anime isekai yang bagus. Kita tak ada bincangkan pasal anime, tapi kalau pasal anime ni tengok ni. Apa tu yang cerita baru tu? Katanya Chainsaw Man. Tu. Everett, thank you for joining the live stream. Alright, kita sambung balik dengan topik kita.
So yang last type dia adalah psychotic depression. Psychotic ni lah yang pada aku agak teruk. Dia sampai Macam tahap bahaya macam ke? tadi tu, kalau macam tadi tu persistent tu dia bertahun, tapi yang psychotic ni dia start untuk hallucinate, dia start untuk delusion. Itu yang orang cakap engkau Mhm. the G word tu kau ni gila ke, tapi dia bukan, dia start intent tu untuk hallucinate ataupun delusion, konon-konon macam tadi ada orang cakap dengan aku macam tu. Avril, hello, So I was here. Welcome. Avril. Okay, kita teruskan. so itulah pada aku yang paling teruk dalam depression ni, dan kenapa kau kena pergi Rawatan. psychiatrist untuk mendapatkan himat nasihat. Dia bukan rawatan je terus, kau kena dapatkan himat nasihat dulu supaya kau boleh tahu first kau di type yang mana, dan psychiatrist juga akan bagi tahu macam mana untuk engkau overcome apa ni, kau punya mental illness ni lah. Mental illness. So yang tadi tu ada soalan tu, dah tulis belum? Dia tanya soalan anime. Oh, Avril, sorry for interrupting your thought. Don't worry, no need to read my comment. No worries lah. You can ask anything. Hari ni kita bincangkan tentang mental healthness, guys. Bukan pasal diri kita. Barangkali ada yang terjadi dekat family ataupun kawan-kawan korang. Kadang-kadang kita tak sedar yang dia sebenarnya ada simptom-simptom ni tanpa korang sedar, guys. Apa yang perlu kita tangani, apa yang perlu kita buat untuk orang-orang seperti ini, macam tadi Jiro katakan tadi, ada beberapa poin-poin yang telah diberikan. And jangan risau, guys, stream ini direkod, guys. So nanti akan dipost dekat YouTube. So untuk korang, untuk tujuan korang-korang yang terlepas stream ni daripada awal, korang boleh rujuk dekat YouTube channel supaya dapatkan info-info. Hari ni kita tak ada gaming, tak ada apa. Hari ni kita bincang benda-benda yang positif. Kita benda-benda positif, kita bincangkan pasal dunia. Kita bincangkan pasal health, mental healthness untuk hari ni. And thank you juga Yuki for the light sticks. Thank you. Arigato. Kamsahamnida. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, boleh korang ajukan sekarang, guys, dekat dalam ruangan komen. Tapi macam saya cakap tadi, biarlah berkenaan dengan topik yang kita bincangkan hari ini. Yuki, you know Maka? I know myself. What is it, Yuki? And thank you Yuki also for the fan art. Maybe Yuki nak berkongsi. Kadang-kadang ada orang yang tak tahu nak mana nak luahkan. Kadang kawan pun tak nak dengar kalau kita cakap kat kawan, kawan kita claim apa benda. Tapi untuk malam ni kita orang berdua ni sudi mendengar korang, guys. I have mild depression and anxiety disorder. Guys, senang kata, mostly dekat benda-benda, ada sebab diorang ada tanda-tanda ataupun simptom-simptom. Still taking medicine to sleep. Yes. Make sure you take medicine as well, Yuki. As prescribed from doctor. Please. And orang-orang macam Yuki ni, korang jangan ambil mudah, guys. Kita kena bantu dia, kita kena support dia, kita kena dengar apa yang dia nak cakap. Kita ringankan beban dia, guys. Korang jangan tambah beban dia. Sebabnya kan, bila kita berbual pasal depression, kenapa pesakit depression itu sendiri tidak memberitahu kepada ahli keluarga ataupun orang-orang yang dia kenal? Kenapa? Sebab ini yang ada dalam komuniti kita. Kita takut orang tu judgemental kita. Kita takut orang tu bila kita
biasa benda ni basic Benar. sebab sebab ada member aku yang mengalaminya. Dia basic, dia nak meluah. Okay, contoh dia pick markah. Dia nak bagi tahu markah. Tapi dia takut markah ni akan judge dia. Dia nak bagi tahu someone ni. Dia dapat tapi dia takut orang ni akan judge aku. So better aku Pendam. Aku tak payah Pendam bagi tahu. Then bila kau pendam tu, bila malam kau sorang ataupun bila suasana kau sorang-sorang, kau akan start untuk macam fikir kembali. Kau remind, kau trigger balik soalan-soalan yang kau nak luah tu. Lepas tu macam kita tiba-tiba menyalahkan diri kita sendiri bahawa macam kita patutnya aku luahkan, kenapa aku tak luahkan mulalah datang. Tapi bila once kau nak meluah tu, kau akan mesti punya akan rasa orang ni mesti akan cakap aku ni gini. Tapi kita pun as yang mendengar ataupun as yang rapat ni, cuba kita tanya, cuba kita dengar tanpa judgemental, tanpa judgement tu. Kita dengar apa yang dia nak luahkan kat kita. Dengar dia cerita sampai habis. Secara neutral. Dengar secara neutral. Maksud kau tak anti atau pro dia. Dengar secara somebody else yang mungkin kau tak kenal. Kalau kat Malaysia kita ada satu hotline ni, kita panggil B Finders. Yang siapa-siapa B Finders ni adalah salah satu hotline. Kau boleh search dia kat Google. Satu hotline 24/7 yang kau boleh call dia, kau boleh cakap pasal kau punya masalah. Dan dia sebab kau tak kenal, dia stranger. Dia another volunteer yang memang kau tak kenal. So dia hanya kau telefon dia, hanya dia untuk mendengar luahan kau je. So dia punya tu dia, kau boleh search lah dekat Google, nama dia BE Finders, FRIENDERS. Boleh di-check siapa-siapa. Alan Colantro, thank you for joining the live stream. And Billions, what up? Welcome to the live stream. Malam kita buat talk show guys, berkenaan dengan benda yang terjadi hari ni juga. Lepas tu bila aku tengok daripada member aku jugalah. Bila kita cakap kita depression, basicnya dia orang akan cakap, alah, ada orang lagi susah daripada kita. Bila kita nak meluah ni contoh aku nak meluah dekat Maka, dan Maka akan cakap, alah, ada orang lagi susah daripada kita. Itu first word. Second word dia, sabarlah. Third word dia, cuba banyakkan solat, banyakkan istighfar. Tu. Itu word-word sebenarnya yang kau tak boleh bagi dekat this kind of person, this kind of patient yang sakit mental illness ni. Why? Sebabnya first, bila kau cakap sabarlah, apa tadi? Sorry. Bukan sabarlah. Ada orang lagi susah daripada kita. First, bila kau cakap macam itu, dia akan detect dalam kepala otak dia as a depression person ni, dia akan detect. So kau fikir aku ni tak susah sakit aku ni tak sakit sangat So that's why dia akan hardkan. Contoh dia nak all out 100%. Bila kau cakap ni sabarlah, ada orang susah lagi pada kita, dia akan maybe 30% je dia akan bagi tahu kau. Another 70% dia tak akan bagi tahu. Sedangkan dia nak sebenarnya dia sendiri nak kau tahu 100% pasal apa yang dia nak luah ni. Macam ni kau reflect as a, ingat ada orang susah pada kita. So dia orang akan terus macam, tak apalah, orang ni bukan nak dengar pun aku cakap apa. Macam itu. Nombor 2 dia tadi, sabarlah. Dia bukan pasal sakit ni tak sabar.
pesakit, bukan pasal kita, sorry lah sebab aku cakap dia sebagai pesakit pula. Ah, Bukan sebagai kita ni yang mengidap ni tidak sabar. Tapi kita perlukan satu bimbingan. Kita rasa kosong. Diorang rasa kosong bila kita kena depresi Ya, ataupun betul. something yang overthinking yang melampau, sebab kita rasa kosong. Kita rasa Emptiness kat dalam diri. so kita nak, kau bayangkan dalam situasi yang gelap dan ada cahaya tangan yang mengulur. Kita nak cahaya tangan yang mengulur yang tarik kita naik tu. Betul. Yang betul orang-orang yang really care yang boleh tarik kita. Aman Yuki, aku Bukan suggest pasal jangan cakap apa, just dengar pun dah okey. Ya, betul tu. Itu yang macam tadi Jiro terangkan lah. Alright, continue. kita nakkan orang-orang yang membangunkan kita tu. Sebab macam itu. Sebab dia banyaknya respon yang macam itu. Satu, first tadi apa, dan kalau kau kenal siapa yang listen to this talk show, harap kalau kau dapat detect orang tu dan kau avoid lah kau guna wording-wording yang seperti ini. Bersabarlah, ada orang lagi susah daripada kita. Tu kau avoid dulu. Kau cari word yang macam, aku faham kau lalu ni. Dia macam itu. Dia cerita kau faham dia. So tak apa, aku boleh faham. Kita tempur sama-sama. Macam gitu. Apa-apa kau nak luar tak apa, kita tempur sama-sama. Dia nak orang-orang yang together dengan dia, fight this kind of thing. Nombor 3 dia tadi, banyakkan selawat dengan istighfar dan Banyakkan solat. solat. Ada orang yang in the spiritual way, yes, depression akan hilang. Ataupun segala apa-apa yang stres dia tu akan hilang. Ada certain orang, aku pun tak menafikannya. Cumanya ada berapa orang yang bukan dia pun tak solat sebenarnya. Dia solat, tapi dia kena lagi sakit-sakit yang sebegini. So dekat situ bila kau cakap dia sabarlah solat, dia kau macam what the kan. Kau fikir aku macam teruk sangat ke macam itu. So itulah, dia akan jadi satu benda yang mungkin dia nak bagi tahu kau 100%, tapi oleh kerana wording yang tak sesuai ini, dia dah tak jadi untuk meluah dengan kau, ataupun Dia mengelak. Dia mengelak daripada hilang trust maybe. The word, perkataan boleh tak? Dia hilang percaya untuk bagi tahu kau sepenuhnya apa yang terpendam dalam kepala dia. Rasa memang ayat yang paling cukup sesuai lah untuk this kind of person lah. Itu benda-benda macam gitu. Sebabnya first, bila kau ada kawan-kawan yang nak luah, ataupun just bagi pinjam telinga. Mungkin ada orang yang dia nak call, atau mungkin ada dia sekadar nak chat je, ataupun nak rasa ada teman, nak ada rasa yang engkau ni bersama-sama dengan dia. Itu dia tak nak rasa kekosongan tu. Dia nak rasa aku nak contoh dia nak makar ada dengan dia, macam tu. So engkau try to pinjamkan telinga kau, pinjamkan bahu kau, dengar apa yang dia nak luah tanpa bagi judgement, dan kau pun hanya neutral. Sebab tu lah macam aku kadang-kadang call member, ajak member lepak-lepak keluar. Kadang-kadang maybe diorang tak nak beritahu, tapi diorang ada juga meluahkan benda-benda yang diorang pendam. At least kita dengar apa yang diorang nak luah. Betul. Bukan lagi satu, sebab apa? Contoh macam bila kena depression kan. Lepas tu orang akan cakap, engkau kan lepak duduk dengan family, rumah besar, apa lagi yang kau tak bersyukur? Dia bukan pasal bersyukur. Kan, ni bukan pasal bersyukur, ni pasal something dekat dalam kepala aku ni bermasalah.
dan aku mencari jawapan untuk keluar. Mungkin dengan aku meluahkan ni, dia bukan hilangkan masalah aku, tapi aku tahu aku fight ni together, bukan aku fight ni alone. Macam gitu. So sebab tu lah, berbalik kepada apa yang aku cakap, tiada, kau kena jadi neutral dan tiada judgemental. Kenapa? Sebab macam itu, kau tak boleh, sebab mesti punya dalam kepala otak kau, bila orang tu nak mengadu kat kita, kau macam, kau ada semua kot, apa yang kau stres sangat, macam gitu kan. Tapi Kalau kita sebenarnya tengok filem-filem mesti ada kan, filem-filem. filem-filem kan macam gitu kan. Apa yang kau stres sangat, kau ada semua kot, Enjoy macam lah. itu. Tak, dia sebenarnya nak macam nak engkau hadir untuk fight apa yang di tengah fikir ni together. Together. So kalau korang punya kawan-kawan tu nak ada tanda-tanda tu, kadang-kadang WhatsApp lah, tanya khabar dia orang ke. Kan? Tanya sebab ada satu kisah ni. Kawan dia call macam tu lah kan. Dia macam, dia bukan sedih yang bukan. Dia bukan nangis terus yang, dia terjam macam tu je kan. So dia call, lepas tu dia tanya, boleh lepak tak kawan yang call ni tanya. Malam kasen. Boleh lepak. Kawan yang tanya ni boleh lepak tak? Lepas tu yang jawab call ni kata, aku tengah busy ni. Lepas tu okay lah, end call. Lepas tu after 2 days dia repeat benda yang sama. Masih nangis lagi macam gitu. Tapi masih nangis lagi macam gitu. Lepas, tapi dia pun cakap, aku tengah busy ni, tak dapat. Lepas tu dia pun letak. Lepas tu another 2-3 weeks, dia cakap dia nak pergi berubat. I mean rawatan Islam lah. I don't know, something yang spiritual lah. Dia spiritual lah, konon tersampuk setan lah, apalah kan. So dia pergi berubat dan doktor tu cakap tak ada benda. So that person ni telefon, dia cakap dia happy. Dia telefon nada dia happy. Lepas tu sorry. Dia telefon nada dia macam risau. Dia tanya dulu macam, kau okey tak? Ini dia something yang orang yang risau. Telefon kawan ni. Lepas tu 5 minit lepas tu dia jadi happy. Kau okey tak? Ini. So orang yang jawab call ni dah start wondering lah, kenapa tadi macam tone lain kan. Betul. Then end call 10 minit lepas tu dia call balik. Lepas tu dia tanya lagi soalan yang sama macam yang tadi. Dua mood tu tadi tu, risau dan happy tu, dia tanya soalan yang sama. Lepas tu dia cakap, yang call ni cakap lah, tadi 10 minit lepas kau dah call aku, kau dah tanya dah kat mana, buat apa, sihat ke tak. You know apa yang orang tu cakap balik? Apa tu? Dia cakap yang tadi call tu bukan dia, itu orang lain. Jangan dengar cakap orang tu. Itu dah yang generate another, apa orang kata, another personality lah. So dia kata, yang tadi tu call bukan aku, kau jangan angkat. Patutnya kau yang tadi tu call, kau jangan angkat gini. So orang yang jawab call ni pun macam, why okay lah, tak apa, end call. Yang jawab call ni pergi call I don't know lah, abang atau kakak dia call. Then dia cakap yang adik dia ni nak kena pergi psychiatrist. Okay, Mizushi, thank you for coming to the live stream. Adik dia ni nak kena pergi psychiatrist. Adik dia ni nak kena pergi psychiatrist. Then apa tu, kena dapatkan dapatkan rawatan lah. Kenapa nak ni lah.
Lepas tu kakak another few days kakak dia cakap yang adik dia ni dah memang ada dalam ward lah. Ward secretaries. Then orang yang jawab call tu datang dengan few friends. Tengok kawan dia yang dia call tu tepi katil, tangan bergari dalam ward. Ya, sedih dia sebab dia selalu start dia bukan selalu, dia start untuk salahkan diri dia sebab dia as a friend tak dengar call yang tadi tu waktu dia macam itu tu kan, waktu dia nangis first dia cakap dia busy tu. Waktu tu sepatutnya that time dia kata aku kena dengar apa yang dia nak cakap. Mungkin dia tak jadi teruk macam ini. So sebab tu lah. Ini cerita ni adalah based on true story. Dan orang itu mengalami penyakit skizofrenia. Dan alhamdulillah sekarang dia dah overcome sakit tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia dah overcome lah. Dia dah. Tapi cuba kau bayangkan your friends or your family yang bila benda ni jadi, mungkin engkau akan rasa sama seperti orang yang jawab call tu. Kau akan bersalah sebab mungkin kalau aku dengar awal dia tak jadi macam gini. So sebab tu lah bila once in the while kau tanya orang-orang yang kau sayang tu apa khabar. Sebenarnya kadang-kadang dia orang bukannya ni pun bukan minta banyak pun. Orang-orang macam gini yang ada sakit ni biasanya bila orang tanya dia, how was your day? Macam good. Itu pun kadang-kadang once in a while dia macam happy gila sebab at least one person care about dia. Macam tu. Itulah. So korang rasa macam ada kawan-kawan korang yang tiba-tiba tanya benda-benda macam ni kan. Benda ni bukan benda pelik tau, tapi macam keep you wondering why kan. Tapi at least korang dengarkan dulu apa yang dia nak cakap. At least kau nak baca teks tu lepas kau kerja ke, kau nak apa, nak baca nak dengar dia punya luahan dia tu. At least maksudnya balas. pada aku itulah, pada aku kau kena respon. Contohnya macam nak talk macam tu kan. So memanglah engkau busy dan kau tak boleh lepak. Tapi engkau try lah untuk macam malam just a few minutes call, 10 minit. Besar tadi. Sorry lah aku tak dapat lepak ke apa. Tapi kalau kau nak story apa-apa, sorry lah aku okay je orang call kau kejap ni kan. Tengah tak ada buat apa-apa ni, teringat kat kau. Something like that. Something yang menunjukkan kau ni care dekat dia. Ya betul. Macam tu. Sebabnya pada aku dia orang lost pasal dia orang rasa dia orang sorang-sorang. Plus kenapa dia orang rasa dia orang sorang-sorang? Sebab macam aku cakap tadi, bila dia bagi tahu mungkin engkau akan judge dia, engkau ada semua, takkanlah engkau stres. Yang tadi ada apa 3 ke 4 tadi. So kau kena macam bila starting conversation tu kau kena neutral lah. Tanya dulu, dengar dulu apa yang nak cakap. Kalau betul-betul memang tak ada benda dia nak cakap, ya tak apa lah. Tapi kalau macam how was your day? Betul tiba-tiba macam usually-nya perempuan lah, dia akan macam start untuk macam sedih dan baru bagi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kadang-kadang benda-benda macam gini ni contoh kadang-kadang ada orang petikai. Kenapa once kau kena sexual harassment kau tak pergi report polis? Dia sebenarnya bila dia report kat polis dia malu.
Bila dia bagi tahu kawan pun dia malu. Sebab itulah benda sexual harassment biasanya dia tidak laporkan kepada polis. Dan dia menjadi traumatized kepada orang yang kena itu sendiri. Dah berbalik pula. Dan dia memakan diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab malu tu tadi. Dan kalau dia beritahu orang yalah tidak neutral. So bila dia pendam, dia akan jadi masalah itu kepada dirinya sendiri. Dan itu yang menyebabkan something wrong somewhere. Dia berfikiran overthinking atau kebimbangan yang terlampau. Kadang-kadang bila kau overthinking, lepas tu dada kau pam laju, tangan kau menggelitar sampai tak tahu macam mana. Macam tu. Welcome guys, Kinar, thank you for joining the live stream. Billions, welcome to the live stream. So kalau korang ada sebarang pertanyaan, ada sebarang apa pun lah yang berkenaan dengan topik dengan mental healthness, korang boleh ajukan soalan korang, and insyaAllah kita orang boleh jawab guys. Tapi kalau ada yang terlepas dengan stream ni, jangan risau guys. Korang boleh tengok nanti dekat dalam YouTube channel aku. Nanti waktu closing nanti akan ada dia punya link dia. Korang boleh search dekat YouTube channel. Sebab stream ini direkod guys. Jangan risau, nanti Diam aku tak post. dah berapa lama kita berbual ni? Kita dalam sejam tepat. Ya, kalau ada tambah-tambah lagi boleh dinyatakan. Dia tak diam dah sejam tapi aku nak cakap untuk diri aku, cakap untuk Maka and untuk viewer siapa-siapa yang tengok lepas ni. Cuba untuk mendengar secara neutral. Dengar je dulu. Kau tak payah cakap apa-apa, tak payah respon pun tak apa. Bagi diorang luahkan apa yang terbuku kat dalam kepala dia. Kau jangan bagi judgemental apa-apa pun. Supaya dia rasa engkau pun bersama dengan dia dalam fight yang dia tengah harungi. Itu lah. So ini pada aku dia tak ada kaitan. Bukan pada aku dia tak ada kaitan. Hello? Hello. Tak. Aku takut bug sekali. Tak ada. Terkejut saya tengah melihat-lihat ni, tiba-tiba pop. So bukan pada aku dia tak ada kaitan. Okay. Korang tahu Winnie the Pooh tak? Cerita pasal Winnie the Pooh pula. Ada apa mengait dia dengan mental illness guys? Mungkin Jiro boleh menceritakan sedikit sebanyak pasal Winnie the Pooh. Okay, semua orang tahu Winnie the Pooh tu ada budak lelaki tu nama dia Christopher Robin. Winnie the Pooh as a bear. Lepas tu ada Tiger, Piglet, Tiger Roo. ke tiga kan? Tiga. Okay. Lepas tu ada Owl, Rabbit dengan Eeyore. Yang ada donkey tu kan. Tapi kenapa aku cerita Winnie the Pooh ni dalam mental healthness? Kita kupas. So korang tahu tak sebenarnya ada satu research dalam 2000 something aku boleh lupa pula 2000 berapa. Ada satu research yang dia research balik cerita Winnie the Pooh ni. Dan dia mendapati setiap karakter dalam cerita Winnie the Pooh tu represent mental illness yang berlainan. Bila fikir balik. Aku bagi kau example Winnie the Pooh. Okay. Apa mental illness yang kita boleh tengok daripada dia? Eating disorder, I guess. Ya, dia mencerminkan eating disorder. Sebab tu dia suka makan. Nice. Macam Eeyore.
that donkey. Itu represent depression. That's why dia lost. Muka dia lost. Dia tak happy. Ah. Dia murung. Oh yes, muka dia bonyok. Yeah. Lepas tu tiger. Tiger ni tiger apa? Tiger kan? Tiga. T-I double G R. Okay. Tiger ni dia ada ADHD. ADHD ni dia buat kau happy. Dia suka all the time. Macam tu lah. Dia happy all the time. Oh, happy all the time pun ada termasuk dalam Ada. masalah juga Oh. Okay. Lepas tu Piglet dia ada anxiety. Yeah, anxiety disorder. Yeah. Dia macam afraid of doing anything pun. Perasan juga. Roo Roo the kangaroo tu dia ada autism. Oh, Rabbit. yeah. Rabbit tu dia ada OCD. That's why dia susun semua elok-elok je. Dia manageable apa? Bukan manageable, dia teratur je. Teratur. Apa neat bukan neat bersih Organize. Nampak organize. Organize, siap. So old What? All bukan dia kan wise. macam dia nampak macam dia macam teacher kat dalam apa macam 100 acre land tu. Tapi dia sebenarnya adalah narcissism. Dia rasa dia better daripada orang yang kat situ sebenarnya. Dia rasa dia lebih pandai daripada orang yang dekat situ. Dan Christopher Robin itself, dia ada skizofrenia, di mana semua binatang yang aku sebut tadi tu sekadar dalam kepala dia je. Sebab semua tu adalah patung-patung mainan dia. Dan patung-patung tu sebenarnya dibagi kepada bapak dia yang bagi dia. Ni in real life lah. Christopher Robin ni pun orang yang betul. Dia bagi patung tu kepada bapak dia. Bapak dia bagi dia patung tu, dan patung tu sekarang ada dekat museum. Yang ada Pooh, Piglet, Yor, yang tak ada aku rasa Roo dengan Rabbit ke Owl dengan Rabbit, something like that lah. Yang itu aku rasa tak ada. Plus nama patung yang dia bagi waktu dia dapat tu sebenarnya Edward. Nama teddy bear tu. Dia ni selalu kena bully, Christopher Robin ni. Oh, itu masalah. Boleh buat masalah jadi depresi, guys. Dia dulu selalu kena bully. Lepas tu bapak dia bagi hadiah patung. Dan dia lagi lah kena bully. Dia patung. Dia kena bully. Lepas tu dia ada patung bear pula tu. So nama patung tu sebenarnya Edward. Once bila masa tu dia pergi dekat satu zoo ni, nama beruang dekat zoo tu adalah Winnie P lah, macam gitu. So dia bagi nama Winnie P tu yang Winnie kat depan tu kan. Winnie dia bagi nama tu, dia tukar nama peruang dia daripada Edward, dia jadi Winnie. Wow. Nice. So dia menghadapi masa tu dia depressed lah dengan fame. Dia bukan depressed sebenarnya, dia bila kau fame terlalu muda, ataupun orang kenal kau terlalu muda, kau akan macam sekarang lah. Kalau kecil-kecil lagi kau dah macam umur ataupun bukan umur lah, maksudnya zaman-zaman 90-an, 80-an, dulu tak ada gadget. Betul. So anak-anak pergi dekat luar main, communicate dengan kawan-kawan. So sekarang bila anak-anak engkau ni dah ada gadget, dia akan kurung dalam bilik, hilang cara untuk bergaul. Lepas tu knowledge semua boleh access by internet terlampau cepat, dan dia apa, dia macam tak tahu mana nak
Macam dulu kita macam Fokuskan kan, mau ada step fokuskan. by step kan. Ni sekarang semua boleh masuk. So tak tahu mana tu ayat yang betul tu. Maka dia tak tahu mana nak fokus. Dia punya flow yang mana satu. Hmm. So ada macam research balik lah pasal cerita yang dibuat ni. Rupanya itulah. Aku pun baru tahu sebenarnya yang karakter-karakter tu adalah representing representing mental illness. Orang tengok guys, ada pula dia punya cerita Winnie the Pooh tu, kids punya show tu, ada kena mengena dengan mental illness guys, ataupun illness lah. Aku pun baru tahu juga benda-benda macam ni. Benda macam ni pun kena ambil juga. Mana tahu lepas ni kita mula start pula tengok cerita Winnie the Pooh je. Yang kita nak kena fahamkan macam mana simptom-simptom, macam mana orang-orang yang ada hidap nak kata penyakit, bukan penyakit, simptom macam tu. Guys, SG Acik, thank you for joining the live stream. Apa? SG Acik, thank you for sending the flowers. Makasih Todd, terima kasih. Terima kasih juga korang guys, untuk korang yang sudi masuk dekat dalam live stream ni, mendengar kita punya talk show untuk hari ini berkenaan dengan mental illness ataupun illness. Minggu depan, kalau benda ni korang berminat nak dengar lagi talk show, mungkin kita akan bincangkan topik-topik yang lain untuk minggu depannya. Sebab kalau benda ni betul-betul jadi, akan terjadi setiap minggu guys. Hai Maka, hai Acik. So korang pun boleh suggest korang punya ideas ataupun topik untuk dibincangkan ataupun dibualkan. Dekat bawah tu korang ada nampak, dia ada tulis itu adalah Maka Talk Show punya Twitter guys. And korang boleh hantar korang punya idea-idea tu. Lagi satu nak saya tekankan, kalau bagi idea-idea tu adalah idea-idea yang tidak ada kena-mengena dengan religion ataupun racism, tak ada kena-mengena dengan political. Benda tu pun tak boleh dekat dalam tu, dan juga dalam stream pun sebenarnya tak boleh dalam peraturan dia. So korang bagi topik-topik, idea-idea ataupun ataupun game-game. Kita boleh, kalau kita borak, kita orang dua borak, kalau pasal game pun boleh juga. Jangan risau. Kalau benda yang berilmu, kita orang bagi korang ilmu. Kalau kau nak tahu pasal metodologi by, contoh macam kita ada Pontianak, Jepun ada apa? Jepun ada Kappa mungkin. Kappa popular kan Kappa. Kappa. Kalau kat Vietnam ada Aswang. So siapa-siapa yang Minang Suang tu yang tu ke? Bukan bukan. Dia Aswang. Dia kind of penanggal lah macam kita, tapi dia more to like bad creature, something like that. Rasa ni macam ada movie keluar cerita tu. Berkenaan benda tu. So kalau siapa-siapa yang nak macam mythology punya creature pun boleh komen kat bawah. Tapi kalau pasal movie, aku rasa tak boleh kot. Tak boleh kan guys? Tak boleh kan guys? Kalau pasal movie, tak tahulah. Tapi kalau boleh, kita boleh kan ya. Kalau pasal movie boleh, kalau pasal Marvel lagi lah boleh. Pasal Marvel, kita orang boleh borak sampai daripada pagi sampai malam. So apa-apa tu dekat Twitter tu guys. Tu korang boleh check out, follow ke apa. And kepada yang baru masuk, kalau korang terlepas kita orang punya perbincangan ataupun topik untuk hari ni, jangan risau, sebab stream ini dirakam ya. Nanti saya akan post. Benda ni akan saya edit jugalah, biar yang tak tahu tak tahu bahasa Melayu, mungkin saya akan letak subtitle bahasa Inggeris sekali. Mana tahu kalau saya rajin lah buat. So harap kita membantu lah. Kita membantu kawan-kawan kita. So final word daripada aku,
uh, kita Ah, ni ah. daripada two side daripada two side. Hmm. Ni orang yang kawan kepada orang yang depresi, kita sebagai kawan Hmm. kita kena tunjukkan kita ni care pasal dia, kita kena support dia. Kadang-kadang ada yang dia update status ataupun story yang kau rasa something wrong lah budak ni. Kau pergi tanya. Kau Hmm. pergi tanya. Kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak cari sorang-sorang. So dia pergi up story yang something lagu yang something yang lagu ataupun TikToks video yang macam sad, macam down tu, kau Hmm. pergi tanya. Kau message dia, kau tanya, "Hey, kau okay tak? Nak ada apa-apa nak cerita ke?" Kau macam itu. Kadang-kadang benda-benda macam itu dia tak bagi tahu kau secara direct, tapi dia bagi tahu kau secara uh, by stories or by view, macam tu lah. By view, by status. Oh, Oh, sorry. oh. El Sani, thank you for joining the live stream. El Sani, Dang Beltran, thank you for joining the live stream. And terima kasih Sani juga. dah join kat habis. Tak ada lah, tadi ada perasan lah El Sani masuk daripada awal tadi. Tapi terima kasih jugalah kerana masuk dekat dalam live stream ni juga. And untuk pengetahuan korang, live stream Maka Talk Show ni bukan saja kita berbagi ilmu, tapi kita boleh pun berkenaan dengan benda-benda yang apa, macam isu game, game yang akan keluar ke apa benda, nanti kita akan buat benda tu. So kalau ada positive feedback daripada korang, makin positif lah talk show ni. ha. As long kalau korang rasa talk show ni ingin dilanjutkan lagi, aku sebenarnya exactly open to any topic, but by certain rules kita tak boleh lepas border religions, racism dengan political. Political. Itu border-border yang kita kena kawal sikit lah. Tapi any topic kalau kau nak suruh aku talk pasal banjir pun, I will do. Pasal mythology, pasal mitos. I don't know movie kalau kalau boleh tu baik. Kalau movie kalau movie dia tak lepas border tu, then kita boleh kita talk anything. So just leave your idea below ataupun leave your idea at the Twitter, our Twitter. Ada nasihat untuk orang yang putus cinta ke saya terlepas. Ni kita tengah nak ending ni. Kita dah tak into serious topik lah. Kita dah topik bersepah dah kelas ni. Sebelum aku jawab tu, tadi pasal kawan, ni pasal orang yang kena depresi tu Aku sambung final word. Pasal orang yang kena depresi tu, kalau kau rasa engkau alone, kau kena tahu yang kau tak alone. Anything happen, ada somebody yang akan support kau. Betul. Kalau kau rasa kau nak meluah tapi kau tak tahu nak meluah kat member atau kawan, kau boleh call. Kalau kau dekat Malaysia, aku tak tahu, maybe dekat negara lain pun ada, tapi kalau kat Malaysia, kau boleh call Be Finders. Halo dan dia orang akan salam orang Indonesia. Halo orang Indonesia, kami dari Malaysia. Halo. Teruskan Cira. Betul. Kalau kau boleh call Be Finders tu, dia akan neutral. Kau tak payah beritahu nama pun, kau beritahu je masalah kau apa. So itu mungkin dia dia bukan hilangkan, tapi dia boleh mengurangkan. Kita tak nak benda yang lebih teruk jadi. Sebab kalau benda ni terlampau teruk, macam yang kalau kau tengok dekat video yang tadi awal, dia ada stage yang sampai kau halusinasi. Delusion. Sorry. Aku pun dah berterabur sekarang ni. So dia betul. So kita tak nak engkau sampai tahap-tahap yang lebih tak boleh dirawat. So selagi engkau boleh dirawat tu, baiklah engkau, orang kata apa,
mencegah sebelum merawat. Ya, Macam betul. tu lah. Prevention So, is better benda-benda than ni- cure, guys. Ah, So benda-benda macam gini kau kena kalau kau rasa kau dah agak teruk, kau kena pergi psychiatrist. Just pergi je, tapi dia bukan menentukan kau apa-apa. Dia betul. just kau minta pendapat maybe ataupun nasihat, macam tu je. Ah, Dia bukan terus kau terus masuk hospital gila, kau declare gila, tidak. Tidak macam itu. kau Tidak kena apa dapat seperti yang kau nasihat bayangkan. dulu lah, dapat nasihat daripada doktor dulu. Ah, Kalau kau nak help daripada kawan-kawan, just cakap je. Hmm. Macam tu. Mungkin ada daripada 10 tu mungkin ada satu kawan kau yang betul-betul akan appreciate kau gila-gila dan dia tidak ada judgement pasal kau. yeah. Kau kena percaya tu. Maybe dalam 10 keluarga kau pun mungkin ada orang yang akan selalu supportive kau. Jangan rasa down, teruskan jalani hidup macam biasa dan teruskan. Kalau kau rasa nak meluah, kau kena bagi tahu orang tu. Ya, betul. Jangan simpan-simpan. Okay. Mina, mental illness is like a taboo here in some Indonesia village. Yeah, and that's why we talk about it just now, Mina. So we can prevent this kind of symptom or illness in the community. Not just VTuber punya community, but including all your family members maybe, or your friends, or your lovers. Yep. Maybe. Aku bukan tak boleh cakap orang putih, tapi kalau aku cakap orang putih nanti dia ke laut sangat. 50-50. So aku cakap kau tolong translate Aku cakap kau tolong translate. Okay. So dekat Malaysia pun sebenarnya tabu. Di Malaysia ni juga tabu juga. Tabu, ya. dia Sebab orang boleh cakap. Indonesia. Orang Indonesia. Oh, sebenarnya. Orang Indonesia. Di Malaysia juga tabu. Cumanya di Malaysia ini sekarang baru boleh terima ini adalah sebuah penyakit. Baru ada kesedaran, baru sedikit yang mempunyai kesedaran. So as you ataupun macam kita juga, kita kena spread. Ini adalah bukan apa-apa, ini just sakit yang biasa macam demam macam sesama. Cuma you need to get your medical punya nasihat lah. Apa tu? Advice. So macam tadi ada satu soalan pasal apa? Tadi dia punya cinta kan? Apa? Ya, Elsa ni tadi ada tanya. Oh, dia kata me always alone. Pasal minta bercinta tadi. Mana ni? Apa yang cinta tadi? Ada nasihat untuk orang-orang yang putus cinta, dia kata Elsa ni, ya. Okay, kalau first kali terima kasih lah soalan tu kan. Panda jap. Panda King semua ada penaunnya, tinggal cari. Panda, nice one. Okay, teruskan. Okay, apa tadi? Putus nasihat putus cinta. Okay. Untuk soalan tu, first kali terima kasih atas soalan. Second dia, untuk putus cinta, first kita kena Jap. Ayat, nanti cari ayat. Dia tengah mengarah. There's no good day or bad day. It's only a tak day. Woi. Itu punchline kau? Dia bukan punchline. It's exactly right. It's true, right? So it's a no good day, it's a no bad day. Tak day in English is destiny. What the heck? Apa tak ada? So first, you kena accept. You kena accept your life and her life, ataupun your life or his life. Macam gitu. Memang semua manusia akan separate. Even mak bapak kita pun akan separate bila dia orang mati, ataupun dia orang meninggalkan kita. So tak ada yang
sustain dengan kita all the way until end, tak ada. So first you kena terima itu. Yang You memisahkan kena kita adalah you kena ajal. terima. Wah, okay. You kena terima yang tak ada orang pun yang akan kekal dengan kita. So sama ada dia berpisah sekarang ataupun nanti bila ajal tu berpisah juga. Berpisah jasad. So first, Jasad lah, jasad. Oh, kata. second, hidup dalam live in that memory itu betul best. Tapi you kena move on. Yeah, So you kena open your move on. move on. You kena belajar untuk buka balik you punya hati. Betul, dan terima orang kadar. baru. Betul. You kena terima orang baru. So dia pun akan buka hati dia dan terima orang baru. Jangan hidup dalam same circle yang kalau you rasa mesti ada reason kenapa putus kan. So you jangan duduk that same circle. Learn from it. Keluar. Second dia you belajar. You belajar daripada circle yang sebelum ni. Contoh you clash pasal dia, you banyak main game. So you you kurang main game ataupun you spend more time daytime with her and night time with him pula. Night time main game. So you kena belajar lah consult or organize your time. Second dia, in relationship you must be a good listener. And so belajar untuk dengar kenapa ada problem. Bila ada problem, dengar. Kenapa? Sunny, welcome back. Dan punca aku ni. Dan kau boleh tahu macam mana cara untuk solve sebelum solve yang terakhir, iaitu clash or putus tu. So harap membantulah jawapan. Awak terlalu baik untuk saya. Tapi aku rasa aku suka ayat aku tadi tu. There's no good day or bad day. There's only a bad day. Itu untuk jawapan El Sunny tu yang minta putus cinta punya nasihat ni daripada Panda King. Move on to take time lah. Minat lah. Guys, aku pun sebagai seorang manusia, aku pun kadang-kadang betul kita tak boleh move on sebab kita punya kita punya diri ni kat the old memory. Tapi kau kena slowly to accept. Buang untuk memory tu sebabnya kau kena accept yang kau kena ada terima, kau akan boleh terima orang baru. Betul. Dalam relation sebenarnya tak ada perkataan, there's no word macam malas lah nak kenal asyik-asyik nanti tanya nama apa-apa, malas nak start over again. Tak ada benda tu. Semua pun as a friend, kau nak make a new friend, kau akan macam kau kena tegur juga. So same untuk find your loved one, kau kena cari dan kau kena tegur lah. So kau jangan stick kau punya diri tu dekat old memories. So move forward dan starting untuk make a new relationship. Maksudnya tegur berkawan dengan orang tu. Jangan terus-terus bertegur. Kau nak jadi couple aku? Tak, no. Mana boleh geroja sangat tu orang panggilan. Laju benar. Advice yang sangat membantu. Membantu. Okay. Apa? Advice yang sangat membantu. Bagus. Ya, betul tu Panda. Advice yang membantu sangat. Yang El Sunny tu dengar ke tak? Wow, glad you make this talk show. Arigato Panda. Yeah, because kadang-kadang kan benda macam ni kita tak boleh pandang sinis, kalau bahasa lembutnya lah. Kita tak boleh just let it go by. Because this is a serious topic as well. Walaupun dia nampak macam tak berat dia punya topik, tapi ia adalah berat by a certain people. Lagi-lagi kalau orang yang ada simptom depresi ataupun ada mental illness ni guys. Bagi diorang this is a really masalah yang berat lah untuk diorang.
So kita orang berdua ni ada kat sini mendengar korang punya luahan, and mana tahu ada kawan-kawan ataupun family korang yang ada simptom-simptom macam ni. Tadi macam dekat awal-awal tadi kita orang ada cakap pasal cara untuk menangani simptom-simptom ni. Guys, tak apa, jangan risau. Kalau korang terlepas ke apa, jangan risau. Stream ini direkod guys. Dan akan saya post dekat dalam YouTube channel saya nanti. Please follow Yosuke. Arigato Panda. So ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Can I tell you something, Maka? Nak luahkan sesuatu? Luahkan, Panda. You can tell me anything. Tapi yang berkenaan dengan topik berkenaan dengan topik kita malam ni sebab saya ni sebelum ni sebelum ni hidup ni tak apa. Dia Zahwa 6135, thank you for joining the live stream. Tak apa. Kalau korang nak luahkan apa benda yang terbuku di dadamu, korang luahkan malam ni guys. Tadi yang lebih awal tadi kita ada macam mau pada berat sangat, berat sikit. So bila dah hujung-hujung nak penghujung ni, kita tanyakan kepada viewers kalau ada yang nak bertanyakan apa-apa. Maybe insya-Allah kita akan jawab dengan apa yang ilmu yang kita ada. Kita akan try untuk jawab soalan-soalan korang. Sebenarnya Panda King, sebenarnya pernah sekali ada gaduh dengan family. Kenapa dengan family tu? Mana tahu boleh kongsikan kat dalam stream ni. Apa, at least panjang sikit live stream. Lepas tu makcik saya ni suka buat ayat sakit hati tau. Biasalah mulut orang kan. Teruskan. Tak apa. Teruskan. Apa? Maka tolong baca. Sebab Jira ni kau tengok. Dia duduk kat kerusi tu, dia punya tangan macam tu. Mata pun dia bertutup. Dia tak nampak komen-komen korang. Dia pakai pelitup mata. Lepas tu John Leonard Gunaldi, thank you for joining the live stream. Panda, lepas tu saya suka sangat sakiti diri sendiri. Kenapa? Oh, you endangered yourself? Yeah, that's not good, bro. Okay, kita judge dulu, dengar dulu. Tak ada, aku beritahu apa yang aku nampak dia. Oh nyo, Mina. Tak apa. Kita dengar. Ya. Oh, betul. Tak apa, teruskan lagi. Tak apa, kita di sini mendengar panggilan daripada panggilan. Sakitkan diri tu dia elaborate sebagai sakitkan diri ke ataupun melukakan diri kot. Dia melukakan diri ya. Tu lah, sakitkan diri tu sebagai melukakan diri ataupun dia fikir something yang bad pasal diri dia. Macam tu. Ya, not anymore. Saya buat keputusan keluar dari rumah. And then pisau pensel hentuk kepala. Uish. Bahaya tu. Tapi dia kata macam tadi dia kata not now anymore lah. Okay. Saya sendiri rasa teruk buat semua tu. Ni rasanya simptom ni tadi ada diperkatakan dengan Jira tadi tak apa. Cakap je. Sebab kadang-kadang benda-benda yang kita cerita ni orang lain pun boleh baca, and mungkin diorang punya kawan-kawan ataupun family ada nampak benda-benda macam ni kan. So sebab dekat dalam talk show ni tak ada yang bertulis dekat screen sebab kita mau fokus pada talk show. So biar saya sebut benda tu satu persatu supaya nanti bila post dekat dalam YouTube nanti diorang dapat dengar dengan jelas ya. Supaya nanti diorang boleh tahu apa yang sedang diorang hadapi sekarang. Oh, pucut mak. Sorry, kerusi terjatuh. Alright. Elsa ni, thank you for the love letter. Love letter Makasih. Panda dah habis belum? Panda belum lagi. Tapi sekarang saya alhamdulillah budak tahfiz, jadi
fikir dua kali lah sebab Alhamdulillah. pernah nak terjun bangunan. Terima kasih bagi nasihat. Alhamdulillah. Sama-sama Elsani. Tapi kalau dah berubah ke arah jalan yang mulia, itu lagi bagus. Alhamdulillah lah. Betul. Tapi baguslah kalau lagi-lagi kalau ada orang-orang yang sudi mendengar macam ni, at least tak adalah kembali ke jalan tu balik kan. Morris, big virtual hug to you Panda King. Tengok kita ada orang yang support orang-orang macam ni Thank you Mina. Kan cuba kau ambil balik daripada atas tu, kau baca balik dia punya ayat dia. Yang mana? Daripada dia cakap dia nak bagi tahu tu, lepas tu kan dia ada cerita tu kan. Sebenarnya pernah sekali ada gaduh dengan family. Lepas tu makcik dia ni suka bagi ayat yang menyakitkan hati. Ni yang aku elaborate sendirilah supaya bagi faham. Lepas tu saya suka sangat menyakiti diri sendiri, melukai diri sendirilah. Okay. Tapi sekarang tidaklah, sebab saya buat keputusan keluar dari rumah. Lepas tu dia kata pisau pensel hentuk kepala. Itu yang dia elaborate pada melukai diri sendiri. Lepas tu dia kata bila dah lukakan tu, saya sendiri rasa teruk buat benda tu. Tapi sekarang saya dah jadi budak tahfiz, jadi fikir dua kali lah. Sebab pernah juga ada rasa nak terjun bangunan. Itu yang dia beza. Jadi itu saja. Terima makam Mina sama for hearing. Tak apa, tak ada masalah. Kita orang memang sudi mendengar. Nampak? Saya siap ulang balik apa yang korang cakap tadi. Ada lagi tapi that's it for now. Tak apa. Nanti mungkin kita on the next stream, kita tak tahu lagi bila. Tapi kita, kalau ada lagi berkenaan dengan isu-isu kesihatan, kita akan korang boleh bagi korang punya pandangan ataupun apa orang kata? Dia siapa? Panda Panda. Okay, macam gini. First, Panda bila makcik kau cakap tu, kita bila somebody cakap pasal kita benda-benda yang sakit ni, mestilah kita sakit first. Sama dia next action lepas tu, sama ada kita terlampau memikirkan benda tu tanpa kita buat apa-apa, ataupun kita improve kita punya diri tu untuk fight yang kata let's say makcik kau cakap ni sebenarnya salah. Aku lebih better daripada apa yang kau cakap ni. Contoh macam tu, kau prove them wrong. Itulah. Okay, thank you for joining. Second yang aku tertarik tu pasal dia sakitkan diri dia. Okay, itu sebenarnya kenapa kita orang buat talk show untuk hari ni. Kenapa kita separate the mental illness punya awareness? Sebab diorang yang sakit ni, yang menghidapi ni, aku tak cakap dia sakit, tapi aku cakap dia yang ada benda ni, dia hidapi benda ni. Kenapa diorang akan intend untuk sakitkan diri dia? Kenapa Why? Sebab diorang tak nak fikir. Contoh dia macam gini. Kau bayangkan diri kau sendiri, kau tengah fikir something, dan kesakitkan diri kau sebab engkau nak fikir sakit yang luar ni berbanding dengan sakit yang dalam kepala otak kau tau. Betul. Itu yang sebenarnya kenapa diorang intend untuk sakitkan diri diorang sendiri. Sebabnya diorang tak nak fikir sakit yang dalam kepala tu. Diorang nak tengok sakit yang ni. But then bila diorang buat benda tu, diorang akan rasa macam, apa sense yang aku buat benda ni? Itu yang exactly the Panda tu alami. So pasal macam dah bosan dengan hidup dan nak terjun bangunan, I feel you bro. Macam tu lah. Aku pun pernah lalui satu fasa di mana hidup aku rasa macam, apa point good in life? Alhamdulillah apa yang bagus ada someone for me, tahu Abang Ipar. Abang Ipar lu. Yuki Panda, hak Panda. Hello, thanks. So jangan risaulah, kita orang ada untuk mendengar. So macam tu aku pun ada, tapi aku ada support system yang bagus. So macam kau
support system kau adalah yang kau cakap tadi abang ipar sefaham aku So yang support system kau tu abang ipar kau. Dan cara engkau untuk memilih ke arah mendekatkan diri ke spiritual lane tu pun ia lebih bagus untuk hidup kau. So macam Yes. itulah. Alhamdulillah juga lah First jadi budak apa ni, jadi itu lah budak tahfiz. At least korang dekatkan diri dengan spiritual lah, secara spiritual orang kata. sebab benda tu aku tak boleh nak ulas panjang sebab dia kaitan dengan religion. So aku harap kau faham border yang kita tengah buat untuk talk show ni. Tapi kalau tak ada border, aku boleh cakap pasal spiritual kau juga. Sebenarnya first aku rasa kau tak payah fikir. Terus move on dengan hidup kau sekarang. Kau lebih better daripada engkau yang sebelum ni. Yes. Untuk pandang, engkau kena trust yang kau lebih better. Kalau aku dengan Maka boleh trust engkau sebenarnya is a much better person now than you before. So you must trust yourself to love yourself. Love yourself dan love your roh. Bukan diri yang luaran je engkau sayang, tapi hati kau dan pemikiran juga engkau kena sayang. Yeah. So always take care buddy. Dan jalani hidup tanpa ada traumatize atau apa-apa. Tak payah fikir. Itu benda yang lepas. Sebab ada Macam je orang tadi yang nak dengar. Tadi kalau kau dengar juga yang pasal cinta tu tadi, there's a no good day on that day. There's only tak day. Yeah. So maybe it happen for you to improve yourself at that time. So sekarang you're much better than before. So carry on what you do in your life and always stay at the good side. Cinta saya boleh move on cepat. Family tu yes. Dah macam apa yang tadi diberkatakan oleh Jira. Tak apa, kita ada kawan-kawan yang boleh support kita daripada segi mental. Macam kita orang ni walaupun aku kadang-kadang kalau stream yang biasa lah, walaupun aku kadang-kadang bergurau senda dekat dalam live stream ke apa, tapi komen-komen korang tu aku baca and I take it to the heart guys. Sebab korang hadir pun disebabkan something, bukan sebab konten je. Badan saya berparu. Tu benda-benda tu kita ada orang ambil parut tu as a macam satu penyesalan. Tapi aku harap engkau pandang ambil parut yang kau dah buat di masa lampau tu sebagai satu kekuatan untuk engkau hidup di hadapan. Sebab depan kau nanti mungkin lebih teruk lagi kau kena. Kau kena kecam ke something, orang talk belakang kau ke, tapi kau kena tahu yang aku dengan Maka percaya engkau lebih kuat sekarang dan kau lebih better daripada kau yang before. So pedulikan apa orang kata, ambil yang baik, buruk tu kau kena, even orang cakap dekat kau something yang baik ataupun buruk, kau kena terima dengan pemikiran. Dahulukan pemikiran sebelum emosi. So engkau kena ambil contoh, orang cakap, contoh ni simple word yang kau boleh faham. Orang cakap aku bodoh. Kalau aku ambil emosi, aku akan marah dia balik. Kenapa? Sebab cakap aku bodoh. Tapi oleh kerana kita ambil pemikiran dulu, okay, aku accept. Kalau kau kata aku bodoh, aku akan belajar lagi. Something like that. Sebab kau cari solusi. Sebab kita tak pernah pandai. Sebab tu kita belajar guys. So kau cakap aku bodoh, okay, tak apa, aku belajar lagi. Macam gitu. Kita jangan ambil emosi dan kau cakap aku bodoh dan kita melenting. Itu yang happen dekat dalam masyarakat kita sekarang. Bila satu perkataan tu kita ambil secara emosi, kita terima ni secara emosi. Padahal boleh je sebenarnya. Sebab tu orang cakap padahal boleh je berbual. Ni pasal awet pun gaduh. Padahal benda macam itu lah. Sebab engkau mendahulukan emosi dalam hidup kau. So sekarang siapa yang dengar ni, ataupun untuk aku dan Maka sendiri, kita cuba untuk dahulukan kita punya pemikiran dulu, baru emosi.
Jangan kita reply tu sekadar emosi je. VTuber apa ni? N8. Oh, VTuber ni nak tulis ni. VTuber ni lah tempat saya lepas stres. Korang pernah tahu macam kawan saya anggap sebab saya tak berkawan. Faham bang? Itulah saya ni cepat sangat baran. Dulu aku pun ada juga orang kenal dengan orang-orang yang panas baran ni kan. Rasa Jiro pun pernah mengalami juga benda-benda macam tu. Sebab aku tak salahkan siapa-siapa yang baran ataupun yang tiba-tiba terus nangis-nangis kan macam tu. Aku tak salahkan mereka macam gitu. Cumanya mulai sekarang apa yang kita boleh improve diri kita sendiri adalah dahulukan pemikiran kita berbanding emosi. Sebab tu apa-apa pun yang kita buat, kita kena orang tu cakap kat kita kan, something backward. Kalau kita ambil dia punya backward tu, kita akan bawa beban tu sampai berapa tahun pun. Itu yang ada orang fikir dia dendam lah, apalah, something like that. Sebab dia bawa beban tu tanpa kau nampak. So sekarang bila kau convert dia sebagai satu pemikiran, kau kata aku bodoh, aku akan improve kau yang aku lagi pandai daripada anak kau. Contoh So kau let go that beban tu dekat situ dan kau sibuk untuk improve diri kau. So sekarang kita tak nak bawa beban yang kita tak nampak ni. Itu. So itulah, good luck for your belajar tu. Aku tak tahu kau dah habis belajar ke belum, tapi good luck for kau punya tahfiz tu. Teruskan belajar. Teruskan bermanfaat kepada manusia-manusia lainnya. Sebarkan kebaikan. Ya betul. Kuro and Maka, saya berangkat dulu ya. Okay, baik Sani. El Sani. Thank you Al-Zuper, thank you for joining live stream. And kita pun dah 1 jam lebih. Dan kalau korang ada lagi pertanyaan, korang boleh ajukan pertanyaan. InsyaAllah kita orang boleh balas. Saya baru 19 je. Korang banyak lagi benda yang kat depan lagi. Jangan risau. Banyak lagi benda kat depan tu. Kau keep on sebarkan kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain. So belajar dahulukan pemikiran. Itu yang penting untuk kau. So sebagai anak-anak muda sekarang, kau terus kejar impian kau tu dan jadi manusia bermanfaat. Sebabnya soon will be, semua orang akan kalau kau tengok by psychologist, pemikiran-pemikiran sekarang ini adalah semua orang fikir diri dia sendiri tanpa kebaikan orang lain. So apa guna kau hidup kalau kau tidak membantu orang lain? Hidup bukan untuk diri kau saja. So itulah kenapa talk show ni dibuat, sebab kita rasa kita ada hak untuk membantu orang lain. Mungkin cara kita tidak berduit untuk membantu dari segi cara duit, tapi mungkin dengan apa yang kita cakap ni dapat memberi something kepada view-view yang menonton. Mungkin kita tak boleh nak bagi dengan secara oral ataupun mulut. Kita pun tak mampu memberi secara lisan. Tapi apa yang kita boleh bagi daripada secara dia ada satu ataupun dua. Ada oral, lisan dengan apa lagi satu? Aku lupa yang tu. Tak lah apa Tapi aku ingat dua hati, tu je lisan. Hati. Kalau tak kita tegur dia dengan hati. Ya, itu saya dapat dari TikTok. Okey, terima kasih. Tak, TikTok pun ada benda yang bermanfaat kat sana. So korang ambil yang bermanfaat. Jangan tak ambil yang buruk-buruk, joget-joget tu. Kau takkan tengok yang joget-joget tu. Banyak benda-benda. Sebab tu aku cakap tadi, kita apa yang orang tu cakap kita kena ambil baik dia. So sebelum aku join TikTok, aku dengar orang cakap TikTok tu gelik-gelik. So aku pun tak install. Kan? Aku pun tak install. Tapi bila aku fikir balik, mesti setiap benda ni berpasang-pasangan. So bila ada buruk mesti ada baiknya. So depends on your cara kau user tu nak macam mana. Kalau kau nak pergi tengok gelik-gelik, ya memang dia keluar gelik-gelik. Tapi kalau kau nak cari ilmu dalam TikTok atau dalam YouTube atau dalam Bilibili ni pun, kalau kau nak cari ilmu, ya dia akan tunjuk cara macam mana nak cari ilmu itu. So mungkin siapa-siapa yang ada dalam ni terpilih untuk mendengar kita punya talk show yang pertama ni.
And aku juga berharap lah pada korang lah yang menonton ni, InsyaAllah apa ni, ilmu-ilmu apa yang kita orang bagi ni semoga ni bermanfaat untuk korang And aku tak tahu, maybe ada lagi orang lebih baik bagi nasihat kan. Tapi at least apa ini pada sudut pandangan aku dan juga daripada sudut pandangan Jira. Ni daripada kita orang dua lah. Banyak lagi orang yang lebih bagus daripada kita. Cuma kita adalah kita mengambil inisiatif ini daripada kita tak buat apa-apa, baik kita buat sikit. Kita mampu untuk buat something. Tapi kalau kita tak buat something tu, tak berguna kan. Lagi teruk. Lagi teruk kan. So macam kita lah, mungkin kita ni tak expert dari segi untuk kita berbual, tapi kita dapat mesebarkan apa itu macam tadi, apa itu mental illness tu. Kita dapat sebarkan sedikit daripada kita tak sebarkan langsung, kita simpan je untuk diri kita. Ingat, ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang bagus. So anything, kalau kau nak bincang pasal next week punya topik pun boleh. Apa topik yang korang rasa korang patut berbaki lagi 10 minit yang terakhir ni sebelum aku out. Meskipun sedikit itu berpengaruh banget, kata Mina. Yes. Terima kasih, Maka. Sebab itulah yang tadi kita cakap pasal 3 atau 4 benda tadi. Kalau kita tak boleh nak memberinya dengan lisan, kita berikan dengan secara bertutur atau bercakap. Kalau tak boleh nak bertutur ataupun tak boleh nak menulis, kita pakai hati, guys. Itu yang aku dapat kat TikTok. Tapi benda tu memang bermanfaat and begitu berilmu. And kalau benda tu kita tak sebarkan, kita dapat dosa. Apa-apa pun yang engkau buat dalam live, nanti kau cakap kan, alah RM1 je, macam tu. Contoh, let's say kau bagi duit dekat buskers, alah RM1 je. Daripada nothing kau bagi, at least orang tu gain RM1. Macam tu lah. So better sikit daripada nothing. So itu yang kenapa talk show ni dibina, sebab kita boleh share point of view kita boleh share, korang pun boleh share juga dengan kita orang. So sama-sama gain pengalaman baru, gain knowledge baru. Macam tadi Panda share dia punya pengalaman. Pengalaman. And tadi pun ada juga, Yuki pun ada juga pengalaman dia. Dia adalah salah seorang yang menghidap juga anxiety and depresi kan. Yes. Yuki anxiety dia ada. Itulah. So pengalaman orang tu kita ambil, dan pengalaman kita pun kita share dekat orang. So kita saling memberi dan menerima at the same time. Kita share kita punya input yang mana baik, yang mana korang rasa baik daripada talk show ni, korang boleh guna dekat luar, silakan guna. Sebarkan satu kebaikan tu, silakan. Tapi yang mana buruk, apa-apa yang kita berbual buruk ataupun apa tu jangan tirulah. Tapi kalau yang baik tu silakan sebar. Mina, you guys, why am I feeling emotional right now? Wake up. Biasa kadang-kadang benda macam ni memberikan kesedaran buat diri kita sendiri sebenarnya. Bukan pada korang je. Padahal pada diri sendiri pun kita ada efek. Walaupun kita hanya mendengar je. Benda tu pun kadang-kadang tiba-tiba jauh dekat dalam lubuk hati kita tu, jauh sebenarnya ada benda yang try nak tell kat diri kita sendiri yang kita boleh berubah. Lagi satu, kenapa dengar ni boleh buat rasa sedih sebenarnya manusia ni kita ada diorang buat research, diorang ada VKD tak silap aku V for visual. Contoh, you tengok wayang, you nangis. Maksudnya you tengok situasi dalam gambar tu, you nangis lah. Betul tak? Ada orang boleh sentuh macam tu. Ada orang pula by audio. Itu yang kita orang buat sekarang ni. By audio, kita cakap, diorang akan infect dalam diri diorang.
Sebab tu Dapat umur soalan. Okay, Panda. Welcome back. okay, K, sorry, aku habiskan. K Hmm. is a kinesthetic. Kinesthetic ni macam kau nak ajar orang tapi dia ni tengok pun kau suruh dia tengok pun dia tak faham. Kau ajar pakai mulut pun dia tak faham. So kinesthetic ni kau kena buat depan dia. Contohnya kau nak buat resepi nasi kan. Kau kena tunjuk macam mana cara masak tu, then dia akan exactly tiru macam mana cara kau masak tu. Itu kinesthetic person. And D is digital. Digital ni maksudnya dia based on, kalau kau cakap biasa-biasa ni dia tak nak dengar. Tapi kalau macam tadi aku bagi 3/10 fact, 3/10 rakyat Malaysia ada penyakit mental illness. So dia dengar itu, dia akan ambil, budak ni buat research, so dia akan start untuk dengar. Tu digital. Kau kena bagi dia fact, statistik. So apa, ini karakter-karakter yang ada dalam setiap manusia dalam dunia ni. So ada orang yang dia core dekat visual tapi dia less dekat audio. Ada orang core dekat audio tapi less dekat kinesthetic, something like that. So macam mana engkau untuk capture orang-orang macam ni adalah macam kita orang tadi. Teknik dia adalah kita by audio tapi at the same time kita mendengar juga apa-apa orang-orang ni orang-orang ni meluah. Atau dia bagi input ya. Betul, saya ambil note betul ni. Memang membantu. Yes. Tak apa kalau ambil note and sebarkan note pun tak ada masalah. Apa-apa yang baik tu silakan. Sebab mendengar lebih baik. Macam tadi Jiro cakap ada banyak. Itu siapa namanya? Panda. Sorry, aku pakai ni. Aku pakai penutup mata ni, tak nampak. Okay, Panda namanya. Panda. Mungkin Panda dia kekuatan dia dekat audio, so dia suka mendengar dan mencatat macam itu. So mungkin Panda punya karakterism dia lebih kepada audio. Macam dengar lagu. Bila engkau in sesuatu mood tu, kau ada satu lagu yang kau akan capture. Macam aku tak nak cakap tapi contoh dalam cinta kau mungkin ada satu lagu yang mengingatkan kau pada kau punya memori. Something like that lah. Dia more to audio visual. Audio person. Cinta. Okay, macam tu lah. Tapi harap apa yang berlaku hari ini kita jadikan sebagai ilmu dan ataupun panduan kita untuk masa yang akan datang ataupun untuk anak-anak kita nanti bila kita dah kahwin dan menjelang masa nanti. Mungkin sekarang ada yang what the F? Kenapa aku kena dengar benda-benda macam ni kan? Tapi aku nak bagi tahu yang it's happening to our community sekarang. Ya, betul. So either you like it or not, engkau akan hidup bersama-sama mereka dalam komuniti tanpa kau sedar. Dan mungkin segala jawapan kau juga adalah something bagi mereka. Mungkin kau tersalah jawab. Jadi macam pengajaran lah. Jangan ikut ya guys, tak elok. Jadikan yang tadi apa yang Panda ceritakan tadi, jadikan pengajaran guys. And alhamdulillah dia dah menghala ke sesuatu yang baru dan berubah kan. Baguslah tu. Hidup typo. Tak apa, bukan jam kan. Okay, faham. Jadi macam pengajaran. Thank you Panda, welcome back. And kita pun tinggal lagi 2 minit. Kita buat 2 jam je lagi ni. Terima kasih kerana datang guys. So aku kata-kata akhir untuk hari ni. So lepas ni kau end stream aku mute lah. Okay. So kata-kata akhir aku adalah, first kali sebarkan kebaikan. 2, apa yang baik daripada kami ataupun daripada talk show ni, kalau kau nak
carry on, yes, carry on. Tapi kalau yang buruk tu janganlah carry on 3, kalau ada salah silap dalam berkata-kata, kita orang minta maaf. Dan 4, kalau korang nak lagi topik-topik yang macam gini, tuliskan idea-idea korang dekat tweet kita orang. So mungkin tajuk untuk next daripada tajuk korang sendiri, so kita tahu kan. So have fun, enjoy, dan take care for your mental health. Ya, itu dia kata-kata mutiara kata mutiara kata daripada Kurojiro untuk akhir kata-kata akhir dia. Anime lover fans, thank you for joining us. Please follow guys Yosuke Maka. Okay, arigato Tanda. Wah, betul-betul jadi admin. Alright guys, and kita pun dah sampai ke penghujung talk show ni. Terima kasih banyak-banyak yang dah bagi donation. Thank you so much for guys. And thank you juga yang dah support and bagi luahan-luahan korang. Terima kasih banyak-banyak. Ya. And kalau macam tadi kata Fo. Thank you for joining the live stream. And kalau ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang topik ataupun ideas macam tadi kata Jiro cakap, ada dekat bawah ni tau. Korang boleh tengok check dekat Twitter. Korang boleh tweet kat sana. And yang paling penting topik-topik dia janganlah ada yang berkenaan dengan political, racism ataupun religion guys. Kita boleh talk pasal horror, kita boleh talk pasal game, and kita orang boleh talk pasal health macam yang hari ni lah. Ini adalah topik yang pembukaan untuk talk show yang pertama yang kita akan buat untuk episod pertama. And terima kasih guys. Lagi sekali saya ucapkan kepada semua sekali, support guys. Thank you Mina, thank you Panda, and thank you juga Aman Yuki bagi pencerahan pasal dia punya dia punya problems. Okay. See you guys on the next live stream. Terima kasih banyak-banyak guys, and see you guys. Alright. Besok aku rasa aku tahu CS:GO kot. Alright. Bye guys, and terima kasih juga daripada kami. Nama saya Yosuke Maka, and I'm a chameleon VTuber mercenary at your disposal if the price is right. And dengan tetamu kita ada seorang Kurojiro. Mengucapkan selamat malam guys, and have a good night sleep, and see you guys on another stream. Bye guys. Masuk. The official, mantap. Bye Maka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye bye guys. Ni kalau korang nak tengok dia punya siaran ulangan, korang boleh tengok kat YouTube channel. Aku rolling ending Okay, bye.